Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wahtada. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina wa yafqahu qawlana ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, yang saya hormati Tuan Imam Ustaz Amizul, JK, seterusnya jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, bagi jemaah Surau Nur Hidayah ini pertama kalilah saya mulakan kuliah pengajian Al-Quran ni bahasa Arab melalui Al-Quran Karim. Dan bagi sahabat-sahabat yang lain yang bersama dengan saya semenjak setahun lebih yang lepas di Masjid Al-Faizin, saya mengucapkan ahlan wa sahlan li talibil ilm ghaira khazaya wala nadama. Apa maksud dia? Selamat datang kepada sekalian penuntut ilmu, kamu semua tanpa ada rasa rugi dan penyesalan. Ucapan ni sebenarnya ialah ucapan Nabi SAW. Pernah sekali ada satu kabilah dia, nama kabilah tu kabilah Abdul Qais. Kabilah Abdul Qais ni datang dari Bahrain, tuan-tuan. Bahrain ujung benua Arab, semenanjung Arab. Bahrain ujung sekali. Kalau tengok map Arab, map negara Arab tu, semenanjung Arab tu, Arab Gulf tu, kita akan dapati bahawa Bahrain ni dari ujung sekali. Dan Madinah pula ujung sebelah sini, sebelah barat. Jadi satu kabilah ni, nama kabilah ni Abdul Qais, dia berjalan jauh daripada Bahrain sampai ke Madinah pada bulan Rejab. Sebab apa? Sebab nak jumpa Nabi SAW, nak mengaji direct daripada Nabi SAW. Dan mereka hanya mampu untuk datang pada bulan Rejab sahaja. Kenapa bulan Rejab? Sebab orang Arab jahiliah dahulu mereka mengagungkan bulan Rejab. Bulan Rejab ni tak boleh merompak, bulan Rejab tak boleh membunuh, bulan Rejab tak boleh kita ni melakukan jenayah-jenayah yang lain. Jadi Bani Abdul Qais ni datang daripada Bahrain pada bulan Rejab, pergi ke Madinah. Sampai ke Madinah saja, Nabi dengan begitu gembira sekali, Nabi kata ahlan wa sahlan li talibil ilmi ghaira khazaya wala nadama. Saya ucap ucapan yang sama. Selamat datang kepada sekalian penuntut ilmu ghaira khazaya, tanpa ada penyesalan, wala tanpa ada penghinaan, kamu tak akan rugi, wala nadama, kamu tidak akan menyesal. Lalu mereka kata, ya Rasulullah alimni kalimat. Dia tahu, ya Rasulullah, ajarkan kami ilmu ya Rasulullah, supaya aku boleh mengamalkannya dan aku boleh memberitahu kepada kaumku. Dan aku balik nanti ke Bahrain, aku boleh ajar mereka. Maka kata Nabi SAW, ya Abdul Qais, amurukum bi arba' wa anhaakum bi arba'. Aku perintahkan engkau 4 benda dan aku larang engkau 4 benda. Apakah perintah 4 benda tu? Antu'mina billah, iaitu kamu beriman kepada Allah. Hal tadri mal imanu billah, kamu tahu tak iman kepada Allah tu apa dia? Iaitu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tu'til khumsa minal maghnam. Iaitu kamu mensyahadah la ilaha illallah, berikan salat, tunaikan zakat, dan memberi 1/5 harta rampasan perang kepada Baitul Mal. Wa anhaakum an arba', dan aku larang engkau 4 benda. Anil hantam wad duba wan naqir wal muzaffat. Aku larang engkau 4 benda, iaitu hantam, duba,
nakir, muzaffat. Ini nama apa dia? Ini nama bekas-bekas yang air. Orang Arab dulu suka letak jus kurma dalam tu. Masalahnya bekas tu lama-lama air tu akan berubah jadi arak. Jadi Nabi larang daripada guna 4 bekas tadi. Kemudian Nabi kata apa? Ya Abdul Qais, wahai Abdul Qais, inna fika la khaslatani yuhibbuhumallah. Wahai Abdul Qais, sesungguhnya pada kamu ada 2 sifat yang Allah Ta'ala sangat cinta. Al-hilmu wal-anah. Hilmu ni gentleman, tenang, tidak kecoh, tidak kelam kabut. Wal-anah, iaitu buat perkara itu teratur. Al-hilmu wal-anah, tak tergesa-gesa. Lalu Abdul Qais kata, ya Rasulullah, apakah 2 sifat itu memang ada dalam aku ataupun Allah Ta'ala bagi kemudian? Dia kata, semua sifat itu memang ada pada kamu, wahai Abdul Qais. Yang last sekali saya nak beritahu, apa kata Nabi? Wahai Abdul Qais, ihfazu hadzal hadis, hafallah hadis ini wahai Abdul Qais, dan ajarkannya kepada orang di kampung kamu. Tuan-tuan, saya hafal hadis ni dekat seminggu dah tuan, hadis ni hafal lama panjang hadis ni. Tapi poin saya nak sampaikan adalah, nampak tak apa tadi kisah dia? Abdul Qais datang dari jauh untuk menuntut ilmu, dengar hadis, yang hadis yang dia dengar pun bukan panjang sangat, 8 hadis, untuk patah balik ke kaum ke Bahrain. Sebab itulah semayang Jumaat pertama tuan-tuan dekat Bahrain. Semayang Jumaat pertama yang Nabi buat, ya, dekat Quba. Tapi semayang Jumaat pertama dalam Islam bukan di Quba. Semayang Jumaat pertama di Islam ialah di Bahrain. Masya Allah, barakallahu fikum tuan-tuan. Ini ilmu, dan ilmu yang kita belajar ni ilmu berkenaan dengan Quran, yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi-Nya larang kita ini berbicara tentang Al-Quran tanpa pengetahuan. Ini bahaya ni. Nabi kata, man qala fil Quran bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berbicara tentang Al-Quran, dia tafsirkan sesuka hati dia je, cakap senang-senang je, ambil satu ayat, belasah je, dia tengok makna, tengok terjemahan, lepas tu dia buat dia punya apa dia, kefahaman sendiri terhadap ayat tersebut. Nabi kata, man qala fil Quran bi ghairi ilmin, siapa yang berbicara tentang Al-Quran, dia ambil ayat, dia tafsirkan sesuka hati, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siaplah tempat duduknya dalam neraka. Allahu Akbar. Nampak tak? Bahaya. Sebab itulah Abu Bakar As-Siddiq, dia pernah ucapkan satu ucapan. Dia kata, ayyus sama'i tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni idza aqulu fil Qur'ani ma la a'lam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ayyus sama'in tudhilluni, langit mana lagi yang boleh memayungiku? Wa ayyu ardin tuqilluni, bumi mana lagi yang boleh menanggungku? Idza aqulu fil Qur'an, bila aku cakap tentang Al-Quran, ma la a'lam, apa yang aku tak tahu. Oh, bahaya tak? Bahaya tuan-tuan. Cakap Al-Quran tak tahu pun bahaya. Habis tu ustaz, takutlah ustaz, tak nak belajar lah. Tak belajar lagi bahaya. Tak belajar lagi bahaya. Tak belajar, jadilah kita dalam surah Al-Fatihah tu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, jauhilah kami jalan yang sesat. Iaitu jalan siapa? Ad-dallin, golongan yang sesat. Al-maghdub dan dal. Siapa maghdub? Yahudi. Ad-dal, Kristian. Kenapa Yahudi maghdub? Kerana Yahudi maghdub maksudnya dimurkai. Kenapa dimurkai? Maghdub dimurkai sebab ada ilmu tak amal. Orang Yahudi ada ilmu tapi dia tak amal. Dia tahu Nabi Muhammad SAW itu betul. Kata Allah dalam Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa innahum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun.
Mereka itu kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jelas, lebih daripada mereka kenal anak-anak mereka sendiri, tapi mereka itu menyembunyikan kebenaran. Yahudi al-maghdub, ada yang belajar tak amal, murka, Allah Ta'ala murka. Tapi tak belajar pun bahaya juga, jadilah ad-dhalin, sesat. Lepas tu dalam tiap hari Allah Ta'ala minta kita lindung dua ni. Jangan tak ada ilmu, dhalin macam Kristian, dan jangan pula ada ilmu tak amal, jadi macam siapa tadi? Yahudi. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kita akan jumpa, iaitu orang ahli kitab ni, Kristian ni apa dia? Yatlunahu haqqa tilawatihi wala ya'lamuna al-kitaba illa amaniya. Mereka tu orang Kristian, dia tak kenal pun kitab Quran. Lepas tu kalau kita tengok kan, pendakwah-pendakwah Islam bila pergi kat negara barat, dia akan tanya, masa tu ada Kristian kat depan ni, siapa kamu ni hafal kitab Bible? Saya boleh baca satu surah je pada Bible. Tak ada siapa boleh angkat tangan. Kalau dia tanya, siapa orang Islam yang hafal sekurang-kurangnya satu surah? Semua angkat tangan. Al-Fatihah paling kurang semua hafal. Siapa hafal 2 surah? Angkat tangan amat. Siapa hafal ni? Sekali yang pendakwah tu dia cabar lawan dia, padri. Kau cuba pilih mana-mana orang Islam ni. Sekali padri ni konon-konon je dia ambil budak yang paling kecil sekali. Budak tu 6 tahun. Kau pilih yang ni paling kecil ni. Okey lah, pendakwah tu kata. Baca. Tengok budak tu hafal juzuk amma yatasaalu, panjang hafal. Allahu akbar. Ini Islam, alhamdulillah. Ini beza orang Islam dengan ahli kitab dan di kalangan Yahudi dan Nasrani. Ini mukadimah saya, tuan-tuan. Barakallahu fikum. Adapun pengajian kita, iaitu kita akan membuka setiap surah, kita akan huraikan setiap ayat, kita akan tengok maknanya dari segi bahasa Arab, kemudian kita akan tengok pula tafsirannya dalam kitab-kitab yang muktabar, kemudian kita akan menganalisa perkataan-perkataan tersebut. Ini pengajian kita, sebab kita pakai skrin dan kita pakai, dan tidak ada kitab yang khusus. Saya galakkan tuan-tuan semua ada Al-Quran terjemahan yang muka surat itu sama dengan muka surat Al-Quran, seperti saya rasa kebanyakan pakai sekarang di hadapan mata tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan kita sebenarnya dah mulakan setahun yang lepas daripada surah Al-Fatihah, dan kita mula daripada juzuk amma, daripada surah yang belakang kita naik ke atas, dan hari ini kita akan masuk surah Asy-Syarh. Walaupun dah masuk lah, kita ulang sikit lah surah Asy-Syarh, iaitu surah Alam Nashrah, dan saya yakin kebanyakan kita dah menghafaznya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Pertama sekali kita tengok sikit berkenaan dengan, kita betulkan sikit kesilapan-kesilapan yang umum orang biasa buat ketika membaca surah Alam Nashrah. Okey. Yang pertama sekali, biasanya orang silap, dia tak qalqalahkan sadrak dengan pertama sekali disebut Alam Nashrah, roh salah, nashrah dan nashrah itu ini Dan kita semua, saya tuan-tuan pun belajar dah dalam kelas tajwid, iaitu kesalahan makhraj, kesalahan besar, kesalahan kecil. Lahnul, bahasa Arab panggil lahn. Kesalahan dalam bacaan Quran ni ada dua, dipanggil apa bahasa Arab? Dipanggil lahn, al-lahnu. Dan kesalahannya ada dua, satu al-lahnul jali, satu al-lahnul khafi. Kesalahan dalam Quran itu ada dua. Kesalahan Al-Quran itu ada dua. Satu dipanggil bahasa Arab panggil apa? Lahn. Bahasa Arab panggil al-lahnu.
Al-lahn. Dan lahn ni, kesalahan ni terbagi pada dua. Siapa belajar tajwid mesti lalulah bab ni. Al-lahnu dipanggil al-lahnu al-jaliyu. Satu lagi al-lahnu al-khafiyu. Maksud lahnul jali, kesalahan yang jali, jelas dan besar. Lahnul khafi iaitu yang kesalahan yang tersembunyi. Kesalahannya, dia tak kata kecil, dia kata kesalahan tersembunyi. Okey. Lahnul jali ni bahayanya sebab apa? Dia mengubah makna. Dia mengubah makna. Dan lahnul jali ni dia dua benda yang paling besar sekali. Lahnul jali, satu, tukar makhraj. Yang kedua, tidak hukum mad, pada masalah hukum mad. Sama sekali mad asli lah. Sama sekali mad asli. Apa maksud dia makhraj? Iaitu kalau ha jadi ha, kan? Ghin jadi nga. Ghairil ma'dubi alaihim. Biasa kita dengar kan, orang biasa baca. Lepas tu dad jadi dal. Ghairil maghdubi alaihim, maghdu, dia baca du. Itu bahaya tu. Ia tertukar makhraj. Tukar makhraj, tukar makna. Tukar makhraj, tukar makna. Sebab itulah masjid, mana-mana masjid mesti ada pengajian tajwid. Mana surah mesti ada. Dan ambillah guru yang mutqin. Guru yang mutqin ni guru-guru yang memang dia ni bertalaqi dengan para masyayikh. Yang mana masyayikh ni, syekh-syekh dia membetulkan bacaan dia. Talaqi maksudnya bacaan Qurannya tu didengar oleh gurunya daripada hujung sampai ke hujung. Dan ini bukannya tambahan, tuan-tuan. Semua orang kata kita asal boleh baca sudahlah, talaqi tak penting, dia kata. Talaqi ni nak ambil sanad je, dia kata. Bukan, lah. Talaqi penting. Kata Mujahid, anak murid Ibnu Abbas, dia kata aradtul Qur'ana ala Ibni Abbasin marrataini. Aku baca Quran dengan Ibnu Abbas 2 round khatam. 2 round khatam. Tidak ada satu ayat yang aku baca melainkan aku betulkan bacaannya, aku belajar tafsirnya, aku mempelajari di mana dia turun, kenapa dia turun dan bila dia turun. 2 round dia baca Quran macam tu. Itu bagus betul talaqi. Satu lagi ulama, nama dia Hamzah, dia panggil Waqi' al-Jarrah. Al-A'mash nama dia. Al-A'mash ni dia baca Quran daripada gurunya Hamzah Az-Zayyad 4 kali khatam, tuan-tuan. 4 kali khatam. Ini dah ulama ni, orang Arab, ulama pula tu. 4 kali khatam. Kita baru khatam sekali, pulut kuning muka main besar, dah tak mengetalaki lagi dah. Jangan. Pulut kuning ni tak apa, tak ada masalah. Nak meraih kan. Tapi lepas dah pulut kuning habis dah. Lepas tu setengah orang bertanya, bila last kali khatam Quran? Dulu masa sekolah darjah 5, sekolah rendah dulu. Lu tak kata-kata lagi dah? Tak mengaji lagi dah? Tak. Ini bahaya. Ini bahaya. Jadi pertama tukar makhraj, yang kedua tukar mad. Mad ni apa dia? Panjang pendek. Kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dulu masa saya belajar dulu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kau baca budu wa iyyaka nasta'in? Kamu tahu tak, kamu baca tu setengah harakat je. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lahnul khafi pula, yang ni dengung tak cukup harakat. Contohnya, kalau mat tu 5 dia jadi 4, 4 dia jadi 3. Ini lahnul khafi. Patah balik cerita kita tadi. Cerita kita pasal alam nashrah. Jadi jangan macam alam nashrah. Ha ni mana makhraj dia? Ha ni pangkal
Halqum. Okey, ada satu kitab yang bagus untuk dihafal, nama kitab tu Tuhfatul Atfal, hadiah buat kanak-kanak. Nama buku tu, okey, buat kanak-kanak hafal. Anak-anak saya semua hafal kitab Tuhfatul Atfal ni. Dia kata apa? Lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Untuk huruf yang ada di halqum ni ada 6, maka engkau mengaji betul-betul, kata Syekh ni. Hamzun faha'u thumma ainun kha'u muhmalatani thumma ainun ha'u. Dia kata apa? Pertama sekali, bawah sekali, hamzahun faha, ni bawah sekali. Dia sebut ha, kita terasa bawah ni. Ha, bawah sekali dekat tulang tu. Ha. Lepas tu apa kat tengah? Ha. Hamzun faha'u thumma ainun kha'u. Ain dengan kha. Ain kha tengah. Ain dengan kha. Kha itu kita rasa tengah. Kita rasa bawah ni. Ha bawah. Bukan kha. Ain. Kemudian kha. Kha kat sini, kita rasa kat atas. Dan ha kat pangkal tegak. Jadi kena sebut nashrah. Okay. Ada satu Pak Arab ni, dia ajar anak murid dia orang Amerika. Ahmad. Macam ni. Kau ambil air gas Coca-Cola, kau buka. Dia ajar orang Amerika. Dia pun orang Amerika tu ikut juga. Baru dapat makhraj Ahmad. Ahmad. Jadi nashrah. Okey, itu pertama. Yang kedua, orang sebut sad. Pertama sa yang tebal, sadrak. Sad qalqalah. Sadrak. Okey, cuma dia qalqalah ringan, jadi macam ni je. Sadrak. Jangan sadrak, tak boleh. Dia sadrak. Nak tahu dia ringan ke tak, dia masuk ra terus. Jangan ada terhenti, jangan tahan angin. Jangan sadrak, dah lebih. Sadrak. Kemudian rak. Kaf. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Anqadha. Cara sebut ikhfa yang betul. Jangan ifat Terengganu, minta maaf orang Terengganu semua jadi anqadha. Dia jadi ang semuanya. Jangan jadi ang. Siapa buat ang ni salah. Dia kanak-kanak kecil tak ada masalah. Cara dia macam mana? Tuan-tuan, bila sebut nun ni makhraj dia kat mana? Lidah akan terkena langit. Itu an. Lidah kita kena langit, betul tak? Pum, kena. Tapi bila ikhfa, lidah ni dia akan terapung-apung di tengah, tidak di bawah dan tidak terkena langit. Habis tu kat mana ustaz? Mulut kita ni saya lukis sikit lah kan? Mulut kita ni jadi macam kelas tajwid dah pula, tapi tak apalah. Macam ni kan, mulut kita ni tekak kita lah kan. Ni gigi, ni bibir, okey kan, gigi kita sini. Jadi bila lidah kita ke sini tapi kita tak nak macam tu. Dia akan tengah-tengah. Tapi nak tengah letak mana? Depan ke, tengah sini ke, macam mana nak letak? Mana nak letak? Kat mana? Ke tengah. Letakkan dekat makhraj yang dekat dengan tempat makhraj seterusnya. Qa kat mana? Qa sini. Qa lepas ha. Qa kat sini. Qa sini. Qa. Itu kan sebab qa. Qa kan belakang tu. Jadi lidah kita dekatkan dengan qa. Anqadha. Anqadha. Dia. Kalau lepas tu ba.
Kalau ba dia tutup mulut terus. Kalau lepas tu jim, dekatkan lidah tu dengan makhraj ja seterusnya. Ja'ahul a'ma, anqadha, okey. Jadi itu cara yang betul. Senangnya apa dia? Bila sebut ikhfa, nun mati bertemu dengan huruf ikhfa, ada 15 huruf. Kemudian macam mana letakkan lidah tu? Letak pada makhraj yang paling dekat seterusnya. Kalau qaf, letak dekat qaf. Jadi anqadha, anqadha. Mulut kita akan jadi macam ni, anqadha. Dia bukan anqadha, salah. Dia tak jadi anqadha, anqadha. Dia nak sebut qa lepas tu. Okey, anqadha dhahrak. Dha, ini selalu orang Melayu kita salah. Minta maaf dia sebutlah. Dia sebut za macam ni mulut dia. Za. Za salah, dia kena za. Lidah ada keluar sikit. Za. Kumpulkan angin dalam mulut dan lidah dia keluar sikit. Za. Za. Baru betul. Kalau sebut za je tu salah tuan-tuan. Yang ini bukan lahnul khafi, ini lahnul jali. Zahrak. Lepas tu orang Arab dia boleh dengar. Kamu sebut zahrak. 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 Dan za huruf isti'la kuat, jangan zahrak. Zahrak. Okey. Isti'la masih tinggi. Lepas tu rak, wa rafa'na laka dhikrak, biasa wa rafa'na. Kita ain tu kena betul sikit. Orang sekarang kan baca wa rafa'na laka dhikrak. Nak kita kan dapat kat sekolah ramai-ramai. Allazi anqala zahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri. Sin tu nipis tuan-tuan, jangan banyak usri yusra. Ini biasa kita dengar. Fa inna ma'al usri yusra. Salah. Nak tahu sin nipis, senyumkan dia. Usri yusra. Macam dia baca usri yusra. Usri yusra. Okey. Inna ma'al usri yusra. Ra baru tebal. Yusra. Fa idza faragh tafansab. Sama juga. Nun pergi ke makhraj sad. Sad dekat mana makhraj sad? Lidah tepi. So fansab. Kemudian qalqalah, ini kubra sebab dekat ujung, jadi fansab. Wa ila rabbika farghab. Ra jangan terlebih. Kalau ra terlebih maksudnya kamu ada dua ra. Itu ada setengah orang anak kita kan. Wa ila rabbika farghab. Itu terlebih ra. Farghab. Jangan terlebih ra. Ra tebal. Far. Kalau nipis fir. Far. Bukan far. Jangan sama macam FAR Melayu. Far. Dia tebalkan. Far. Ghab. Ba qalqalah. Jadi yang ni lebih mendetail kena pergi kelas tajwid lah, masya-Allah. Baik. Surah Alam Nashrah ni bila dia turun tuan-tuan? Surah Alam Nashrah ni nama dia surah Asy-Syarh, turun di Makkah lepas surah Ad-Duha. Turun di Makkah lepas surah Ad-Duha. Ad-Duha turun dulu. Kemudian baru Alam Nashrah. Turun dekat Makkah. Masa bila? Masa ada pendapat, ada 3 pendapat atau 2 pendapat. Ada yang kata semasa wahyu terputus. Bila wahyu terputus, orang musyrikin dia tuduh Nabi SAW ni, dia kata Allah Ta'ala dah tinggalkan engkau. Bahkan ada sebahagiannya lagi ucapan yang lagi buruk, dia kata fa inna syaitanahu qad khadhalahu. Kata musyrikin, nampak syaitan Muhammad ni dah tinggalkan dia. Sebab apa? Sebab Nabi dah lama tak dapat wahyu. Mana Muhammad tak ada benda baru pun,
Lalu orang Muslim kata, syaitan Muhammad dah tinggalkan Muhammad dah. Nabi pun sedih. Bila Nabi sedih, Allah Ta'ala pun pujuk Nabi balik dengan surah Ad-Duha. Dia semua tahu, wad-duha wal-layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan kami tidak tinggalkan engkau wahai Muhammad, kami tak marah pada engkau wahai Muhammad. Ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguhnya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguhnya kami akan bagi engkau ganjaran akhirat nanti yang besar wahai Muhammad, lalu kamu akan redha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah engkau dulu anak yatim, kami jaga engkau wahai Muhammad. Wa wajadaka dhallan fahada. Engkau dulu bingung wahai Muhammad, kau tak tahu kebenaran, tak tahu wahyu, kami yang bagi hidayah kepada engkau. Kan? Wa wajadaka ailan fa'aghna. Wahai Muhammad, dulu engkau miskin, lepas tu engkau kaya. Maksudnya Allah Ta'ala pujuk Nabi, jangan anggap aku tinggalkan engkau, kata Allah Ta'ala. Aku tak tinggalkan engkau. Jangan rasa sedih dengan ucapan orang musyrikin tu yang buat tuduhan-tuduhan yang macam-macam. Jadi Alam Nashrah ni sambungan kepada Ad-Duha. Sebab itulah sebahagian ulama kata Alam Nashrah ni sebahagian Ad-Duha, tapi yang sahihnya dia surah yang lain, namun isinya sama. Isinya ialah untuk memberi berita gembira kepada Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan kelebihan yang engkau ada wahai Muhammad yang tak ada pada orang lain. Lalu Nabi Allah Ta'ala pun berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alam nashrah laka sadrak. Mari kita tengok maksudnya. Alam nashrah laka sadrak. Macam ni je dia. Alam nashrah laka sadraka. Ni maksudnya apa tuan-tuan? Ni adakah? Apakah? Adakah lah bahasa Melayu. Kalau bahasa Indonesia apakah? Contohnya kita kata anta Muhammad. Adakah engkau Muhammad? Anta awak. Anta Muhammad? Naam, ana Muhammad. Jadi maksudnya adakah. Okey. Dalam Quran ada beberapa perkataan adakah. Salah satunya pendek je. Satu lagi hal. Hal pun maksudnya adakah. Hal. Kan dia hal ataka hadithul ghashiyah. Hal. Kan? Lam ni maksudnya tidak pernah. Apakah tidak? Tidak yang maksudnya menafikan perkara yang lepas. Atau bahasa Melayu ni tidak pernah. Tak pernah. Lam ni tidak pernah. Okay. Lam dalam bahasa Arab ni ada beberapa perkataan dalam Quran. Ada beberapa perkataan yang bawa maksud tidak. La pun tidak juga. La juga boleh bawa maksud jangan. Lan tidak akan. Lam tidak pernah. Lam tidak pernah. Jadi kalau katakanlah saya buat ayat akulu durian.
Kalau durian tak payah terjemahkan. Orang Arab panggil durian durian lah. Kan? Akul maksudnya saya makan. Durian, tuan-tuan tahulah durian tu apa kan? Tuan lagi pandai makan durian dari saya lagi. Akul. Okey. Kalau kata saya makan durian, saya cakap akul durian. Akul durian. Akulu durian. Saya makan durian. Akul belacan, akul cencaluk, akul budu. Saya makan durian, semua benda-benda busuk-busuk ni semua saya makan. Okay. Akulu. Tapi kalau kata saya tidak makan, nak pakai apa? Tambahlah la akul durian. Tidak makan durian. Okey. Kalau la, jangan. La takul durian, jangan makan durian. Kalau lan akul durian, maksudnya apa? Saya takkan makan durian. Lan. Dalam Quran ada lan nabraha, lan. Kalau lam akul durian, aku tak pernah makan durian. Nampak tak? Kalau la, tidak. Maksudnya currently I don't eat durian. La. Sekarang pun tak kena. La aku durian. Dunia ada orang suruhkan kita durian. La aku durian. La aku durian. Aku tak makan durian. Okey. Lepas tu, okey kau makan besok lah. Lan akul durian. Takkan aku makan durian. Aku tak suka durian. Lan akul durian. Lan. Orang Melayu panggil orang nama lan kan. Lan. Takkan. Okey. Lan. Lam maksudnya tak pernah. Lam akul durian. Aku tak pernah. Sampai sekarang ni aku tak pernah makan durian. Lam akul durian. Faham tak beza? La, lan dengan lam. Jadi ada tiga bahasa Arab. La, lan, lam. Jadi kalau kita buka Al-Quran akan jumpa banyak ni. La, lam, lan. La tu tengok adakah maksudnya tidak atau jangan, larangan. Okey, patah balik kita punya cerita tadi. Cerita tadi pasal alam nasrah tadi. Jadi Allah Ta'ala kata, adakah tidak pernah apa? Nasrah, kami lapangkan. Nasrah, kami lapangkan. Kami ni siapa? Kami ni siapa? Allah. Kami ni dalam kes ni ialah, dalam ayat ni ialah Allah. Kenapa Allah pakai kami sedangkan dia satu? Yang ni bahasa Arab panggil dhamir at-ta'zim. Allah Ta'ala pakai na tu kami untuk menunjukkan keagungan, kebesaran kerajaan dia. Bukan maksudnya Allah Ta'ala tu banyak. Ada satu padri Kristian, dia kata Tuhan kamu pun banyak juga. Dia cakap dekat satu Pak Arab Syekh ni. Syekh kata kat mana? Tu dia pakai kami. Dia kata la ilaha illallah. Bodohnya kamu bahasa Arab. Dia kata jahil betul kamu bahasa Arab. Orang Arab bila dia nak mengagungkan dirinya, dia akan pakai perkataan kami, dapat nak tunjukkan kami ada kerajaan, kami ada ni. Kalau tak silap saya dalam bahasa Inggeris pun, Raja England pun juga, Queen Elizabeth dulu pun dia sebut we bila kerajaan dia. Tapi sebab bila kerajaan dia melibatkan malaikat yang beribu-ribu, apa lagi tentera-tenteranya dan ila akhirih. Nah, alam nashrah, kami lapangkan. Laka, la ni, ka ni lam campur dengan ka. Asalnya la ni li, untuk, bagi, untuk. Ka, kamu. Macam kita baca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Betul tak? Baca tahiyat tu. Tapi bila kita jumpa orang, kita baca assalamualaikum. Kenapa? Ka, kum tu ramai. Assalamualaikum. Kum tu kamu semua. Assalamualaika, kamu seorang. Lepas tu bila dengan Nabi kita kata assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ar-Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ka itu maksudnya apa? Kamu. Kalau kum, kamu semua. Jadi alam nashrah laka, tidakkah pernah wahai Muhammad kami lapangkan bagi kamu. Lapangkan apa? Sadrak. Lapangkan dada. Sekali lagi, ka ni kamu, dah tahu dah ka tu kamu. Jadi sadr tu maksudnya apa? Dada. Ka kamu. Jadi terjemahan ayat dah faham dah. Alam nashrah laka sadrak. Jadi detail lepas ni kita baca alam nashrah, adakah tidak kami lapangkan bagimu dada kamu. Alam nashrah laka sadrak. Okey, mari kita tengok tafsirnya pula. Ayat ni masih lagi Allah Taala memujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, Allah Ta'ala nak gembirakan Nabi setelah Nabi bersedih dengan tuduhan orang musyrikin. Lalu Allah Ta'ala mengingatkan apakah dia nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala dah bagikan Nabi Muhammad SAW. Antara nikmat yang besar yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad SAW, bila Allah Ta'ala telah melapangkan dada Nabi Muhammad SAW. Okey, apa itu lapangnya dada? Macam mana Allah Ta'ala melapangkan dada Nabi Muhammad SAW? Bagaimana, kita pakai kaluan hitam lah, iaitu bagaimana Allah lapangkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum tulis sallallahu alaihi wasallam lepas Nabi Muhammad sallam? Apa hukum sebut? Semua tahu, sebut sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib, tuan-tuan. Bukan sunat, wajib. Sebut wajib. Nabi pernah sekali satu hari Nabi dekat mimbar macam ni, Nabi kata amin, amin, amin. Lalu sahabat terkejut. Kata, ya Rasulullah, kenapa tiba-tiba cakap amin ni? Tak boleh siapa baca doa pun, tiba-tiba Nabi kata amin, amin, amin. Dia kata, sebentar tadi Jibril naik ke mimbar. Dia naik setapak. Sebab mimbar Nabi 3 anak tangga je. Okay? Naik setapak, Jibril baca doa. Wailun, celakalah bagi orang yang sempat bertemu ibu bapanya ketika ibu bapanya tua, tetapi ibu bapanya tidak memasukkannya ke dalam syurga. Wailun liman adraka abawahu walam yudkhilahul jannah. Allahu Akbar. Maksudnya, dia sempat jumpa mak ayah dia yang tua, dia tak berkhidmat dengan mak ayah dia yang tua, dengan melayannya, dengan beri makanan padanya, kesihatannya seumpamanya. Dia buat tak tahu je, biar dia. Yang ni Nabi kata wailun, maka Nabi kata amin. Nabi naik lagi, Jibril naik setengah tangga lagi, Nabi Jibril kata wailun liman adraka Ramadan, celakalah bagi orang yang masuk Ramadan, kemudian dia keluar daripada Ramadan dalam keadaan Allah Ta'ala tak ampunkan dia. Maka dia berkata wailun, Nabi kata amin, amin. Yang ketiga, Nabi kata, malaikat Jibril doa, wailun liman dzukira ismu Muhammadin walam yusalli alaihi. Nabi kata, Jibril doa, celakalah bagi orang yang apabila disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tak selawat kepada aku, kata. Jadi apa hukum selawat bila disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wajib, bukan sunat pun, wajib. Dan dia menjadi lebih wajib ketika salatlah tahiyat akhir, wajib. Okey.
tahiyat akhir wajib. Siapa tak selawat Nabi tahiyat akhir, tak sah solat dia. Tayyib. Begitu juga dalam khutbah, tak selawat dalam khutbah, tak sah. Begitu juga dalam solat jenazah, tak selawat pada takbir yang kedua, tak sah. Tapi apa hukum tulis pula? Kita hantar mesej kat kawan kita, Nabi Muhammad, nak tulis kat sallallahu alaihi wasallam complete. Pertama, boleh tak tulis SAW, SAW, SAW. Okey. SAW ni banyaknya guru yang saya mengaji dulu, daripada Yaman, daripada Mekah, daripada Madinah, semuanya tak suka tulis SAW ni. So apa? Sebab nanti orang jahil akan baca SAW. Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad. Kalau orang yang English pula SAW, Muhammad SAW what? SAW apa, nampak apa benda pula. Jadi dua je, sama ada tulis atau tak tulis. Al-Imam Syafi'i rahimahullah kata, pendapat dia yang wajib itu sebut, masa tulis tak wajib. Masa tulis tak wajib. Satulah Imam Syafi'i dalam kitab dia Ar-Risalah, kitab usul fiqh, dia tak sebut, kata dia tak tulis sallallahu alaihi wasallam. Tapi Imam Syafi'i kata, tapi bila kamu baca, kamu sebut, wajib kamu selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baca, kata kalau kita baca hadis, kita baca dalam buku, tak sebut, tak tulis sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila kita baca, kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Tapi pendapat yang kedua kata wajib tulis juga. Bahkan guru saya dulu mutasyaddid, keras dalam bab ni. Pernah sekali kami exam, tak tulis SAW, dia buang tu kertas tu. Bukan kata tolak markah ke apa, tolak, buang terus. Allahu Akbar, syadid. Nah, jadi SAW. Dan sekarang ni dah ada moden, dah senang je. Kalau tulis surat ke apa kan, dah ada dah font, dah tekan je AD bintang, pun keluar, tu keluar SAW dah keluar. Itu cerita lain lah. Okay? Jadi macam mana Allah Ta'ala kata, alam nashrah laka sadrak, kami telah melapangkan bagi Muhammad dadanya. Allah Ta'ala melapangkan dada Nabi ni dengan dua cara, iaitu dia panggil satu cara hissi. Yang kedua ma'nawi, ma'nawi, satu lagi hissi. Hissi ni maksudnya physical. Yang ni dari segi batin. Ini zahir lah, physical lah, zahir. Dari segi zahir, suci secara zahir. Yang ni macam mana? Hissi ni macam mana Allah Ta'ala melapangkan dada secara zahir, iaitu dengan Allah Ta'ala menghantar malaikat untuk mencuci dada Nabi SAW. Secara physically Allah Ta'ala hantar malaikat basuh. Yang ni berlaku dua kali dalam hidup Nabi SAW. Satu, ketika umur Nabi, ulama khilaf 4 tahun, 2 tahun, dan sebagian lain pula dia kata 10 tahun. Tapi yang sahihnya 4 tahun. Nah, masa umur Nabi 4 tahun, masa Nabi dijaga oleh siapa? Siapa jaga Nabi SAW masa umur Nabi 4 tahun? Halimatus Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah. Sa'diyah tu nama kabilah dia, kabilah Sa'ad bin Bakar. Jadi orang nama Sa'diyah ni sebenarnya nama kabilah sebenarnya. Kan? Ada nama Sa'diyah ni, Sa'diyah. Nama kabilah. Okey. Halimah Sa'diyah ni satu hari Nabi SAW main dengan dia. Kita buka lah hadis tu. Kita buka hadis tu, kita cari. Hadis tu kita baca, Qastun Fastaqbalani, Qastun cik dengan Sahih Muslim.
hadis sahih Muslim. Nampak, alhamdulillah jumpa buah hadisnya. Nampak tak dalam skrin besar kan? Nampak kan? Okey. Dalam sahih Muslim hadis nombor 236. Ni salah satu kitab hadis kita orang Islam lah. Pertama sahih Bukhari, yang kedua sahih Muslim. Kitab yang paling sahih di muka bumi lepas Al-Quran apa? Sahih Bukhari. Kitab yang kedua paling sahih di muka bumi lepas Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tuan-tuan belilah satu set, letak kat rumah. Kalau bukan tuan-tuan baca, cucu tuan-tuan baca. Okay? Jadi sekurangnya ada lah satu kitab hadis. Yang ni sanad je lah. Terus kepada kami daripada Anas bin Malik. Skip sanad, kita baca daripada Anas bin Malik, sahabat Nabi. Dia kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi Jibril sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril pun disebut sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau sedang bermain bersama anak-anak, malaikat itu kemudian mengambil lalu merebahkan beliau, lalu membelah hatinya, mengeluarkan hatinya dan mengeluarkan segumpal darah. Bukan membelah hatinya, membelah dadanya. Salah terjemahan ni. Membelah dada baru keluarkan hati. Nanti kita akan bincang apa beza sadrun dengan qalbun. Kan kita biasa dengar perkataan sadr, dada. Kita juga pernah dengar qalbun, hati. Apa kaitan dada dengan hati? Sadrun dengan qalbun. Itu penting tu. Jadi kita akan belajar. Lalu dia kata apa? Membelah hatinya, mengeluarkan hatinya, mengeluarkan segumpal darah darinya, seraya berkata, ini bahagian syaitan darimu. Dalam badan kita ni ada bahagian yang syaitan selalu kacau, iaitu hati kita. Dan dalam hati itu ada bahagian tempat syaitan selalu ganggu. Sebab apa syaitan selalu ganggu? Sebab tidak ada orang yang lahir melainkan bersamanya dia ada qarin. Qarinun minal malaikah wa qarinun minal jin. Al-hadis Nabi kata, ma min mauludin, tidak ada seorang pun yang dilahirkan illa wa ma'ahu qarinun, melainkan bersamanya ada qarin. Dalam riwayat lain pula dia kata qarinun minal malaikah, ada satu qarin malaikat, wa qarinun minal jin, ada satu qarin daripada jin. Apa qarin malaikat buat? Qarin jin buat? Nabi kata i'aduhum ilal kufri wa ma'siyatillah, iaitu qarin jin ni kerja dia, hasut dia supaya kufur kepada Allah dan buat maksiat. Jangan bangun subuh, jangan bangun subuh, jangan pergi kuliah, minum teh tarik, jangan pergi kuliah. Itu qarin jin. Qarin malaikat pula kata, Nabi kata i'aduhum ilal iman, qarin malaikat pula ajak kepada iman dan ketaatan kepada Allah. Itulah maksudnya ayat Allah Ta'ala, fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha, maka Allah Ta'ala ilhamkan pada hati itu kejahatan dan juga ketakwaan. Bukannya maksud Allah Ta'ala kata, oi hamba Allah buat jahat, bukan. Iaitu ada syaitan, ada jin syaitan dalam badan dia. Lalu dia kata apa? Kemudian dia ambil hati itu, dia cuci daripada emas, bekas daripada emas, bejana daripada emas dan air Zam-Zam. Hadis ni bukan dalil bahawa kita boleh pakai bekas daripada emas, tuan-tuan. Orang Islam haram pakai bekas daripada emas. Tak boleh makan daripada pinggan emas. Kalau buka kitab fiqh Syafi'i, kena mengaji kitab fiqh Syafi'i, disebut dilarangan memakai bekas air bejana daripada emas. Nabi kata la ta'kulu min aniyati dhahabi wal fiddah, jangan makan daripada cawan emas dan perak yang minum. Wala ta'kulu min sihafiha, jangan pula kamu makan dengan cawan pinggan yang padanya ada emas. Lining pun tak boleh, tuan-tuan. Kan orang tu lining apa nama orang panggil, orang buat yang ada emas tu, ada lining tu apa? Lining kan, dia tak emas tak banyak, sikit je, tapi apa tah namanya, pinggan tu bukan emas semuanya, dia ada sikit je emas, pun tak boleh, haram.
Okey. Suluh garpu lagi dah tak boleh. Jadi pakai bekas air emas ni bukan, ini sebab ni malaikat. Malaikat tak kena hukum manusia. Dan dibaik basuh dengan air Zam-Zam. Kemudian malaikat menjahitnya dan kemudian mengembalikannya semula. Anak-anak lalu datang dan mengadu kepada ibu susuannya, iaitu Halimah. Mereka berkata, sesungguhnya Muhammad telah dibunuh, sesungguhnya Muhammad telah dibunuh. Orang ramai pun lalu menyambut beliau dengan wajah pucat. Muka Nabi lepas tu pucat. Dia dah baru lepas operate, pucat lah. Kan? Anas berkata, aku telah melihat bekas jahitan tersebut pada dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan berlaku sekali tuan-tuan, berlaku kali kedua sebelum Nabi hijrah. Kenapa tuan-tuan? Barakallahu fikum. Iaitu Allah Ta'ala nak sebelum dia Isra', sebelum hijrah pula, sebelum Isra' Mi'raj. Sebelum Isra' Mi'raj, supaya Allah Ta'ala nak bawa Nabi SAW naik ke langit, bawa dalam keadaan hatinya bersih. Waktu orang yang hatinya naik ke langit, kena jiwanya bersih. Bersih daripada apa? Yang ni Ahad lepas kita kuliahkan. Bersih daripada apa? Baru saya kuliah hari Khamis lepas. Kat sini betul tak? Ada 5 benda kena bersihkan. Ada ibu, mana tak ibu kata, Ustaz ulang balik Ustaz yang kelima atau apa? Saya ingat soalan tu. Lebih saya ada syirik, kufur, nifaq, munafik, bid'ah, maksiat. Masya-Allah. Lepas ni saya belajar tertarik. Mau dicanai sekeping. Lepas ni lah. Sikit masa dah habis, okay? Dan yang kedua, menyucikan dari segi ma'nawi. Ma'nawi apa? Nabi Allah Ta'ala lapangkan dada dari segi apa dia? Lapangkan dada Nabi untuk menerima wahyu, lapangkan dada Nabi untuk menerima Al-Quran, lapangkan dada Nabi untuk mendapat kebenaran. Dan maksud melapangkan dada ni iaitu jiwa dia rasa lapang, seronok. Datang kuliah macam ni seronok, tak sempit hati dia. Yang ini kita akan huraikan esok insya-Allah dengan izin Allah Ta'ala, macam mana Allah Ta'ala melapangkan dada Nabi SAW dari segi maknawi pula. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Saya janji 7.30 kita kena stop, okay? Nanti lama-lama sangat kita penat kan, okay? Barakallahu fikum. Hujan pun turun, doa makbul time ni tuan-tuan. Maka kita membaca doa, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una. Ya Allah, Engkau ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat dan manfaatkanlah ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan rezekikanlah kami ya Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami minta lindung padamu ya Allah daripada ilmu yang tak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha', daripada hati yang tak pernah khusyuk, wa min nafsin la tashba', daripada nafsu yang tak pernah kenyang, wa min du'a'in la yustajabu laha, dan doa yang tak mustajab. Allahumma arham mautana, ya Allah ampunilah orang yang telah mati di kalangan kami, washfi mardana, dan sembuhkanlah orang sakit di kalangan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.